Assalamualaikum dan salam soleha. Inspirasi wanita kontemporari. Anda bersairan bersama dengan saya di Movenpick KLIA. Memiliki kejaya bagi wanita yang sudah pun berumah tangga bukanlah satu perkara yang luar biasa. Bahkan wanita pada hari ini berperanan besar dalam menyumbang peningkatan ekonomi keluarga dan negara. Kekaguman bukan sahaja pada perwatakannya, tetapi keupayaannya membangunkan jenama pakaian muslimah sehingga ia menjadi sebutan penggemar fashion di Malaysia. Satu pencapaian yang sangat membanggakan dan cukup memberikan inspirasi kepada sesiapa saja yang baru memulakan perniagaan. Bermula dengan menjual 9 helai telekong secara online bagi mengumpul wang perkahwinan, siapa sangka perniagaan kecil yang diusahakannya itu akhirnya berkembang pesat dengan penubuhan beberapa rangkaian butik destinasi fashion muslimah di seluruh negara. Alhamdulillah, saya pasti ramai dapat menerka siapakah personaliti inspirasi kita pada minggu ini. Jadi saya perkenalkan terus, insya-Allah bersama kita pada hari ini ialah Sharifah Nabila Said Shah Al-Yahya, merupakan pengasas kepada jenama pakaian Bella Amara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sebab sudi datang ke segmen Inspirasi Soleha pada hari ini. Sama-sama. Terima kasih untuk bersama dengan program ini. Alhamdulillah, kita nak kongsikan perjalanan perniagaan Bella. Memang saya tahu kat luar sana ramai dah tahu, tapi nak dengar yang tak berkesempatan untuk mendengar bagaimana mulanya perniagaan Bella, susah payah sehingga ini sekarang. Okey, Bell start tahun 2012. Itu diri Bell berniaga untuk nak mencari kita berkahwin. Sebab kita tahu banyak, semasa kerja. Jadi saya fikir macam mana dapat duit yang banyak. Berniaga. Itulah saya fikir juga apa yang saya nak berniaga. Bila fikir-fikir, saya telekong, cantik. Beli telekong kita ada, macam nak ada tu. So, telekong yang cantik macam tu. Saya beli kat Indonesia. Ada. Kata saya yang buat. Dari situlah saya dapat idea nak menjual. Kebetulan Malaysia banyak pula telekong saya buat color yang untuk alhamdulillah saya akan masa tu banyak idea dan sehingga Bella Amara 2012 pula untuk saya. Alhamdulillah di melangsungkan berapa 7 tahun. Mati ada 2. Nak menjadikan insya-Allah Allah bantu dan sebaik pun. Tapi setiap anda ujian waktu ada di atas, orang kata bersama-sama dengan proses tu dalam barang memang itu adalah bukan sahaja kehidupan tapi dalam sama. Alhamdulillah saya cara kita positifkan diri kita nak, tapi juga nak overcome juga kita datanglah. Salah satunya bila kita ada banyak orang kata tapi ada semua sebab bila persaingan macam tu membuat kita untuk berusaha lebih baik untuk jadi lebih baik lagi. Itulah orang perjalanan saya sebab kita bersama-sama masa tu. Alhamdulillah walaupun bila buat bersama tu bisnes tu bergerak dengan lebih maju lah. Kita pun boleh discussion sama-sama and nak memperkenalkan tu. Kalau orang mungkin lama sikit lah. Perjalanan tu bersama tu kita ada team and alhamdulillah sampai. Bila mendengar kan kita buat meniaga sekali dengan suami, pastinya perjalanan Bella sendiri pun mula dengan nak berkahwin. Ya, betul. Dan di usia muda
dalam proses mengembangkan perniagaan, pada masa sama perlu fokus pada keluarga juga. Ya, betul. Kemudian mendapat rezeki cahaya mata. Betul. Bagaimana Bella membahagikan masa? Memang awal-awal dulu saya awal dulu 3 tahun kot berniaga, memang fokus berniaga, belum dikurniakan cahaya mata. So mungkin masa tu saya memang all out, maksudnya memang busy. So bila dah 3 tahun masih belum dapat cahaya mata, kebetulan tahun yang keempat tu Allah kurniakanlah, Allah bagi saya anak. So masa tu saya sedar mungkin di masanya untuk saya slow down sikit, tapi suami saya boleh fokus dia punya masa boleh fokus untuk bisnes. Mungkin saya dah kurangkan sikit masa saya untuk fokus ke bisnes. Saya cuma buat part macam production yang mana saya boleh buat, saya masanya fleksibel. Bukan nak kena 24/7, maksudnya daripada pukul 9 ke 5 kena pergi office setiap masa, tak. Bila time kerja, kita pergi kerja. Bila time kat rumah memang kena spend time masa dengan anak-anak macam tu. Okey, so maknanya dia membahagikan lah. Ya, orang memang, kata macam tukar topi ni kan. Ya, memang kena bagikan masa lah. So alhamdulillah mungkin Tuhan bagi rezeki saya lambat sikit. Consider bagi saya lambat lah. Sebab mungkin untuk fokus dekat anak, fokus untuk bisnes dulu. So bila saya dah dapat anak, Allah suruh saya fokus dekat anak pula. Macam tu. Maknanya waktunya masa waktu yang betul lah. dirancang oleh Allah tu adalah yang terbaik. Ya, betul. Boleh tak kongsikan macam mana setiap kali Bella menangani stres setiap kali berhadapan dengan kerjaya maupun keluarga di usia yang muda ni? Bagi saya, bila dalam bisnes dan keluarga, yang paling bila kadang-kadang kan dia melengkapi tau. Keluarga ni macam bila kadang-kadang bila kita stres dekat maksudnya ada masalah kat kerja, bila balik rumah tengok anak kita stres tu automatik dia hilang. Bila kita fokus dekat anak, dia rasa macam balance lah. So bagi saya, kalau kita nak macam mana kita nak menghilangkan stres, nak menangani dugaan ni adalah macam mana kita fikir, mindset kita sendiri juga. So bila kita dapat fikir positif, sebab bagi Bel, setiap apa yang kita buat mesti ada hikmah. Maksudnya apa yang terjadi mesti ada hikmah dan mesti ada solution. So saya akan selalu fikir macam tu je. Kalau bila ada juga kan, tak apalah, ni mesti ada something yang best yang nak datang pada saya. So mungkin saya just fikir macam tu lah. Alhamdulillah bila kita fikir positif, memang tenang, memang tak ada apa-apa masalah. Memang kita akan rasa benda tu, okey tak apalah, mungkin masalah akan hilang nanti. Yang macam tu je lah. Tips dia, kita kena selalu fikir positif dan sentiasa bersangka baik. Macam tu. Betul, kena bersangka baik, barulah yang datang pun baik. Ya, Kalau kita betul. fikir buruk, buruklah yang datang. Betul tak? Masya Allah. Okey, saya juga ada mendengar yang mana Bella berkongsi tentang tips perniagaan, menjalankan motivasi dan menyampaikan bagaimana nak berjaya di usia yang muda dan bagaimana nak menangani masalah yang orang kata terutamanya waktu kita bersaing dengan perniagaan lain kan. Jadi adakah masih dijalankan sehingga hari ini? Bagi saya, bagi Bella sendiri, bagi untuk peniaga-peniaga di luar sana lah, yang sekarang ni kan mungkin ada yang berniaga daripada muda, memang ramai sekarang ni usaha-usaha. Alhamdulillah, biasanya tengok mereka daripada awal usia muda pun dah maksudnya dah orang kata ada keinginan untuk membuat bisnes, untuk mengubah taraf hidup masing-masing. Tapi diorang kena ingat, dalam bisnes ni tak ada apa yang mudah. Tapi yang paling penting, kita jangan putus asa. InsyaAllah benda tu mesti akan berjaya. Teruskan buat. Kita tahu rezeki kita di mana dan bila. So bila kita teruskan bersangka apa sahaja yang Allah beri pada kita, insya-Allah kita dapat. Putus asa. Sekalipun jatuh, tak semestinya boleh berjaya, ya. Betul. Jatuh banyak kali pun, insya-Allah kalau ada rezeki pasti akan berjaya. Betul. Yang penting sabarlah ni. Sabar, ya. Insya-Allah. Terima kasih sangat. Dan pasti untuk saya sendiri kan, pun kekuatan juga ni. Mungkin lepas ni kena ambil extra kelas ni dengan Bella. Jadi alhamdulillah, terima kasih sekali lagi daripada kami di tim Soleha. Kelangsungan rumah tangga adalah tanggungjawab bersama suami dan isteri. Namun siapa kita untuk menyangkal takdir jodoh, pertemuan dan perkahwinan telah ditetapkan Yang Maha Esa. Suami bernafsu lelaki. Kita bersama dengan wartawan lokasi dalam Fal Sulit. Jika dahulu kayu tiga sering membabitkan seorang lelaki dan dua wanita, namun pada era yang serba moden ini, wujudnya golongan liberal yang berfikiran terlalu terbuka. Sering kita dengar keruntuhan rumah tangga mahupun hubungan cinta gara-gara orang ketiga yang digelar lelaki. Fenomena kehidupan homoseksual dalam kalangan rakyat Malaysia semakin merebak. Suami bernafsu lelaki
Mari kita rungkaikan. Saya Maria, saya dah berkahwin selama 10 tahun bersama dengan suami saya sekarang. Alhamdulillah kami punya seorang anak perempuan yang sangat comel. Tapi rumah tangga saya kini sedang bergolak dan saya tak sangka bahawasanya suami saya merupakan seorang gay. Hati saya sangat hancur bila dia sendiri akhirnya mengakui bahawa perasaan dia kepada lelaki adalah melebihi daripada perasaan dia kepada saya, isterinya yang sah. Saya perasan bila dia keluar dengan kawan-kawan lelaki, memang dia sangat gembira. Lainlah daripada kegembiraan dia dekat rumah dengan saya bersama dengan anak-anak. Kita boleh nampak perasaan dia tu memang membuak-buak macam tu kan. Jadi saya macam tak terfikir lagi benda yang pelik-pelik, tapi akhirnya Allah nak tunjuk. Malam dia tengah tidur, saya tergerak hati nak baca satu inilah kita dapat terima WhatsApp lah daripada telefon dia kan. Dan daripada situ penghantarnya adalah seorang lelaki yang bernama Fendi. Masa tu saya rasa dunia saya hancur. Rumah tangga yang kita bina selama ni ranap sekelip mata sahaja dengan teks daripada seorang lelaki yang memanggil suami saya sayang. Jadi saya terfikir, adakah dia berkahwin dengan saya selama ni adalah untuk menutup sisi gelap dia. Saya dah tak tahan. Saya terus tanya suami saya dan akhirnya memang dia mengakui bahawa sebelum dia berkahwin dengan saya sekalipun memang dia dah ada teman lelaki sewaktu di universiti dahulu dan dia berkahwin dengan saya atas desakan keluarga dia. Dan keluarga dia yang paling menyedihkan hati saya adalah keluarga dia pun sebenarnya mengetahui akan keadaan dia dengan harapan bila dikahwinkan anak dia dengan saya, anak dia akan berubah. InsyaAllah, Doktor, hari ini kita akan membincangkan satu topik iaitu suamiku bernafsu lelaki. Jadi pada pandangan doktor, apakah sebenarnya definisi suamiku bernafsu lelaki ini? Dan mungkin doktor boleh kongsikan statistik yang ada, kes laporan berkenaan dengan isu ini kepada penonton-penonton di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudari Ira. Jadi bila kita bincang tentang tajuk ini, suamiku bernafsu lelaki, secara asasnya ia merujuk kepada golongan bisexual, iaitu seseorang yang ada tarikan kepada kedua-dua jenis. Contoh, kalau dia seorang lelaki, dia ada tarikan kepada perempuan seperti orang yang normal, tapi pada waktu yang sama dia juga ada tarikan kepada yang sama jenis, iaitu lelaki juga. Jadi dalam banyak kajian dan penelitian kita mendapati yang dikatakan golongan bisexual ini mereka berkahwin. Maknanya mereka ada isteri dalam konteks tajuk ini, tetapi pada waktu yang sama mereka ada hubungan songsang. Jadi kerana itulah kalau mengikut beberapa dapatan kita dan maklumat yang kita temui, memang ada kes-kes yang diadukan kepada kita di JAKIM yang mana isteri memberitahu kepada kita bahawasanya suami mereka ada hubungan songsang dan suami mereka menjalankan hubungan dengan pasangan sejenis. Dan ini ternyata boleh mengganggu gugat keharmonian rumah tangga. Itu pandangan awal saya. Okey, jadi menurut statistik di JAKIM sendiri adalah laporan yang berkenaan dengan suamiku bernafsu lelaki ini. Mungkin ada pihak isteri datang mengadu ke macam mana, ada? Ya, betul ada. Banyak ke Ustaz kes yang terdapat? Kalau boleh saya rumuskan lebih kurang dalam setahun kita dapat dalam 4 atau 5 kes. Dan pernah kita cuba bantu memberikan khidmat kaunseling dan juga pendekatan kerohanian yang mana kita berjumpa dengan suami yang terlibat. Dan di antara pendekatan ketika itu kita bertanya kepada suami, adakah kamu ataupun tuan mahu meneruskan perbuatan ini? Kerana sudah pasti anak yang kecil akan mengikut apa yang dibuat oleh si ayah. Yang kedua, kita bertanya lagi kepada suami ini, sampai bila tuan nak meneruskan perbuatan ini? Kerana kita tahu ada risiko kalau si suami meneruskan hubungan songsang di luar sana dan kemudian dia balik mengadakan hubungan dengan isteri, jadi boleh ada risiko untuk mendapat jangkitan virus HIV. Okey, baiklah doktor. Soalan kedua kita pada hari ini, bagi pendapat doktor, adakah enactment jenayah syariah sedia ada disifatkan sudah mencukupi untuk menangani isu LGBT dalam umat Islam di negara ini?
Saya kira pada pandangan saya berdasarkan akta ataupun enactment kesalahan janah syariah yang berada di negeri-negeri sudah mencukupi. Kita ada akta berkaitan kesalahan lelaki berlagak seperti perempuan di tempat awam ataupun merujuk kepada maknya, dan sebaliknya perempuan berlagak seperti lelaki di tempat awam merujuk kepada pengki. Juga perlakuan liwat, maknanya homoseksual lelaki dengan lelaki, dan perlakuan musahakah iaitu lesbian. Tinggal lagi bagi kita adalah mungkin cabarannya untuk membuktikan dakwaan apabila ada aduan awam. Maka bagi saya enactment yang sedia ada sudah mencukupi. Mudah-mudahan dengan ada enactment ini memberikan satu pencegahan awal kepada masyarakat daripada terlibat dengan perlakuan seumpama ini. Okey, baiklah doktor. Seterusnya, berdasarkan fakta kes kita sebentar tadi, apakah saranan doktor apa yang harus dilakukan oleh mangsa setelah berlakunya kejadian seperti ini? Okey, kita berpengalaman dalam mengendalikan isu-isu seperti ini, dan pada pandangan kita sekurang-kurangnya ada dua pilihan kepada si isteri apabila berhadapan dengan dilema ini. Yang pertama, kalau isteri ini masih kuat dengan maksud ingin meneruskan rumah tangga mereka, maka dia kena usaha untuk bantu si suami untuk melakukan perubahan. Boleh jadi dengan nasihat, boleh jadi dengan peringatan, boleh jadi dengan solat sunat hajat, boleh jadi dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana saya mendapati dalam beberapa kes yang kita cuba bantu, mereka menyatakan saya masih sayang suami saya, Ustaz. Tinggal lagi suami belum ada kekuatan untuk berubah. Jadi isteri kena kuat untuk membantu dalam perubahan suami. Yang kedua, ada juga kes bila mana isteri sudah melakukan usaha tersebut, macam saya katakan di awal tadi, sudah berdoa, menasihati dan sebagainya, tetapi si suami masih tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Bahkan dia masih lagi meneruskan hubungan songsang itu. Jadi di sinilah ada hak si isteri untuk menuntut demi masa depan yang lebih baik. Risiko yang mungkin ada, yang saya katakan kalau ada hubungan songsang antara suami dengan pasangan yang sama jenis, bila dia balik melakukan hubungan intim dengan isteri ada risiko untuk mendapat HIV kalau suami sudah mendapat jangkitan awal. Jadi maknanya isteri boleh menuntut fasah di mahkamah syariah. Kerana apa? Kerana suami berkelakuan tidak baik. Jadi di sinilah beberapa panduan yang kita memang cuba nasihatkan kepada pasangan-pasangan yang mengalami kes-kes sebegini. Soalan terakhir kita pada hari ini ya doktor, apakah tindakan atau pendekatan yang diambil oleh pihak JAKIM bagi membendung isu ini dari terus melular? Mungkin ada program-program yang telah dilaksanakan oleh pihak JAKIM, mungkin doktor boleh kongsikan dengan penonton-penonton. Baik, untuk makluman bersama saudara Ira, kita menekankan dua aspek. Yang pertama, pendidikan dan pencegahan awal. Kerana itu kita laksanakan ataupun bengkel kesedaran isu LGBT menurut melaksanakan pendidikan khusus kepada komuniti untuk ke arah yang lebih baik dan mendapat kefahaman masyarakat di luar sana. Kalau ada yang terlibat bahagian umum 0,000. Okeylah doktor, terima kasih. Sama.
sematkan pas nangis